سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 117. Surat 117 baris yang ke-9 daripada atas. 117 baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sembahyang dengan mereka itu, dan sembahyang yakni dan sembahyang oleh imam, dan sembahyang ini dan sembahyang oleh imam, oleh raja. Imam di sini raja lah, pemerintah. Dengan mereka itu, dengan manusia, dengan mereka itu, dengan manusia, rakyat. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang minta hujan, sembahyang istisqa 2 rakaat. Dengan niat sembahyang minta hujan, dengan niat sembahyang istisqa, dengan niat sembahyang minta hujan, dimuqaranahkan akan dia, dimuqaranah akan niat sembahyang minta hujan ni, muqaranah dengan takbiratul ihram. Niat dimuqaranahkan. Muqaranah ni disertakanlah. Nah, kita ialah kalau kita ngaji dengan tutu guru, dia muqaranah je, tidak sebut dah. Sebab kira-kiranya sebut niat tu wajib dimuqaranahkan. Sebut muqaranah ni kita boleh tahu lalu dah. Sebab kita niat syaratnya muqaranah dalam takbiratul ihram. Dalam kitab Munyatul Musalli ada muqaranah kamaliyah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tauzi'iyah. Dalam kitab Penau Bagi Hati ada tu. Kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Tuan kitab Sulam Muqtadi ni jugalah Syekh Daud Al-Fatani. Kitab Munyatul Musalli dipanjang bicara bab muqaranah. Muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah, muqaranah tauzi'iyah. Tauzi'iyah tu apa? Ece mana? Asing. Allah tu qasa saja aku semayang. Lepas tu tengah tu fardu. Akbar di hujung tu barulah minta semayang minta hujan. Tu dia panggil tauzi'iyah. Tu tak sah tauzi'iyah tu. Hak kitanya muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni kita serta niat dalam takbiratul ihram, tapi bukan serta sungguh. Sebab takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau muqaranah kamaliyah, serta yang sempurna, start daripada A sampai ke bar sepenuhnya niat dalam dia. Baru dipanggil muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Allahu Akbar. Jadi niat kena sepenuhnya di dalam Allahu Akbar. Kita muqaranah niat ketika
Sejuzuk je. Mana? Allah. Hati kata je kita niat. Akbar, beres dah niat. Pada ni. Kan kita niat kan biasakan di lam yang kedua. Lam yang kedua. Alif lam lam ha tu lah. Lam yang kedua dalam lafzul jalalah tu. Lam yang kedua dalam asma Allah tu kan. Allahu Akbar. Hati kelah tu lah. Kita niat puasa ta'arud ta'ayun. Gitu. Itu bukan serta dengan takbiratul ihram, serta dengan Allah je orang panggil. Kalau serta dengan takbiratul ihram, takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Jadi kalau serta kamaliyah, dia kena sampai kebar, niat sepenuhnya dalam dia. Ini mustahil nak dapat kepada orang awam. Ni orang-orang khawah je ni. Orang-orang dia kalangan aulia ilah dia boleh dapat muqaranah kamaliyah. Lepas tu nak dapat muqaranah kamaliyah pula kena istihdar yang kamali. Istihdar. Sebelum sembahyang ni kita hadirkan sembahyang. Satu sembahyang tu. Kita lama dia kata nampak stokor sembahyang macam tuku dapur, macam tengok tuku dapur. Tapi kita tak kenal dah tuku dapurnya. Kenal tuku. Saya pun tak pernah kenal molek dah tuku tu. Tak pernah. Apa dia? Awak gapo tuku jam hari tu awak gapo tuku? Bukan awak berperut tu. Tu tuku orang-orang tu. Tu tuku hok berperut tu orang hok nyala tu dia bertuku panas berperut ni bukan ni. Tu dapur tu ada stokor tu ke? Bukan gitulah. Dia bukan gitu. Jadi kita tengok tuku sutir dapur tu, kita nampak semayang sutir tu nampak macam tuku dapur tu lah. Nampak semayang ni serta rukun 13 dalam stokor tu. Nampak semayang ni lengkap dengan rukun 13. Tak nampak kitanya. Dan siapa yang boleh nampak semayang sutir ni rukun 13 lengkap macam nampak tuku dapur? Orang yang hatinya terikat dengan semayang. Orang yang hati terikat dengan semayang. Luar semayang pun macam semayang dah, terikat dengan semayang. Sudah salam pun macam dah semayang dah. Hati khusyuk khada' kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar semayang pun hai'ah dia macam dalam semayang. Titik terkening macam dalam semayang. Kita dalam semayang je titik terkeningnya. Cakap sepatah pun tak. Sebab apa? Haram. Batal semayang tu kalau cakap. Sepatah pun tak boleh cakap. Haram, batal semayang. Bagus kitanya ikut peraturan dalam semayang. Luar semayang ngupak molek-molek ada. Haram juga tu. Tapi boleh ngupak molek-molek ada. Dalam semayang sepatah pun tak cakap. Ada ni. Sebab apa? Jaga peraturan. Sebab apa? Cakap sepatah haram hukumnya, batal semayang. Lepas tu mengupak haram hukumnya, terikat kena bayar dengan pahala di hari akhirat. Mana ada? Ada ni. Jadi orang yang hati yang terikat dengan semayang, sebelum masuk semayang dia nampak dah semayang tu. Sebab apa? Hati dia rindu dengan semayang. Ni dapat istihdar hadir rupa semayang, istihdar yang hakiki, istihdar yang kamali. Hadir semayang yang sebenar-benar, hadir rupa semayang sempurna. Ni mustahil nak dapat kepada orang awam. Gitu je. Kita ni memanglah nak semayang, walaupun hati tu macam Allah lah, letih masa nak semayang, tapi nak warna kena kok semayang. Selagi dak semayang payah nak buat kerjanya, tak sedap nak buat kerja. Semayang dia siap-siap. Lepas semayang kita siap, tak kerja pun dak terganggu dah sebab kita siap dah semayang. Ada ni. Sudah semayang tu lega sudah semayang. Ada ni. Jadi nak dapat muqaranah kamaliyah tu mustahil pada orang awam. Atau muqaranah dia panggil. Jadi di muqaranah dia akan niat semua minta hujan dengan takbiratul ihram. Kemudian dalam syarah tu dia ada datangkan lafaz. Dan lafaz niat
usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Maknanya saja aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz niat. Adapun niat kadang-kadang dalam kitab dia kata dia apa dia? Niat dikata dengan dikata niat. Ataupun niat disebut dengan kata sebut bukan niat. Itu hanya manui perkara yang akan kita niat. Dia niat-niat ni macam sebut tadi, kita nak dapat muqaranah urf, kita hanya mustahil nak dapat muqaranah kamaliyah. Kita hanya dapat muqaranah urfiyah. Kita serta niat dalam Allah. Di satu juzuk tu pun sudah dipanggil muqaranah. Satu laginya terkadang kita pun niat tu pun kita tak dapat. Nak dapat muqaranah kamaliyah mustahil pada orang awam. Cukuplah kita dengan muqaranah urfiyah. Tapi kita nak dapatkan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni kita nak niat tu dengan serta dengan muqaranah kamaliyah. Niat. Terkadang kita mau niat pun kita tak dapat. Niat pun kita tak dapat. Niat ni aradun la yanqasimu awwalahu wa akhirah. Niat ni satu perkara yang bukan kata saja aku sembahyang awal, kemudian saja aku sembahyang di awal sunat minta hujan, saja aku sembahyang sunat minta hujan tu di tengah 2 rakaat kerana Allah di hujung. Itu bukan niat. Itu bilang. Kalau kita lafaz niat ni hak sebelum takbir. Kita dalam Allah saja aku semayang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah. Itu pun bukan niat. Itu dipanggil hadisun nafsi. Bercakap di dalam hati. Itu bukan niat. Usolli sunnatal istisqa itu lafaz niat dengan lidah. Yang mana lafaz niat ni usolli ni diadakan oleh ulama-ulama mutaakhirun, ulama-ulama kemudian. Bukan kata pada masa Nabi tak ada usolli. Ulama-ulama mutaqaddimun pun tak ada usolli. Ulama-ulama terdahulu, imam-imam mazhab tak ada usolli. Ulama kemudian aja tambah usolli tu. Pada ni masa Nabi memang tak ada lah usolli tu. Ulama-ulama terdahulu pun tak ada usolli. Hak lafaz niat tu lah. Usolli ni diadakan oleh ulama-ulama mutaakhirun, ulama-ulama kemudian. Apabila mereka melihat terkadang orang ni payah nak dapat niat, payah nak dapat niat, takbir sekali tak jadi, takbir sekali tak jadi, maka ulama pun suruh sebut dulu tu timbul usolli. Ada tak pada masa Nabi lafaz niat? Tak ada. Kalau lafaz niat ada masa Nabi, lafaz niat haji ada lah. Lafaz niat haji ada pada masa Nabi. Lafaz niat sembahyang tak ada. Lafaz niat sembahyang tak ada. Ada ni. Sebab ada kitab lafaz niat sembahyang qiyas atas lafaz niat haji. Tak boleh gitu. Sebab sembahyang dengan haji sembahyang dulu. Sembahyang ni sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Haji tahun yang ke Nabi duduk Madinah 6 tahun barulah diwajibkan haji. Tak boleh qiyas sembahyang atas haji, buat haji kemudian. Lepas tu usolli ni kenapa disunatkan usolli? Dia akan tulis illah dia. Arab dia bunyi tak ingat dah. Kerana liyusa'idal lisanul qalba. Tu illah dia. Liyusa'idal lisanul qalba. Bukan lilit tiba. Sunat lilit tiba kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu.
Kenapa sunat? Lilittiba', kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunat usolli ni bukan lilittiba', sebab Nabi tak ada. Patut ilah dia kerana liyusaidal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah akan hati. Mudah dapat niat masa takbiratul ihram. Tu dia. Tu kerana dia. Biar nak mudah dapat niat, maka lidah sebut dululah. Usolli sunnatul istisqa, usolli fardhu maghribi. Ni sebut dulu, supaya bila lidah kita menyebut, kita pun Allahu Akbar, jadi hati kita mudah nak hadir niat. Tu kerana tu. Jadi sunat juga kita berlafaz untuk menolong hati. Sunatlah. Sebab apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan sini apa? Nak niat payah sangat. Tolong dengan apa? Tolong dengan sebut dengan lidah dulu. Tu. Habis kata lah. Tapi bukan lidah tiba. Tapi ada kok khiyasan alal haji, kerana qiyas haji. Qiyas haji tu kurang diterima. Sebab semayang Mekah. Takkan nak qiyas hak semayang atas haji hak tahun yang ke-6 hijrah di Madinah. Patut apa ilah dia? Liyusaidal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah usolli fardhu maghribi akan hati. Allahu Akbar. Mari niat. Mudah sikit. Sebut dulu. Itu je ilah, itu je kerana. Bukan litibak, bukan kerana ikut Nabi. Nabi tak ada usolli. Bukan Nabi tak ada usolli. Ulama terdahulu, imam mazhab terdahulu pun tidak ada usolli. Kadang-kadang orang duduk kata cela pada usolli. Usolli bid'ah. Ialah bid'ah. Ulama yang ada kan, tapi untuk apa? Untuk menolong akan hati supaya mudah dapat niat. Jadi kita tolong akan perkara kebaikan, perkara tu pun kebaikan juga. Tadilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong atas kebaikan. Niat tu benda kebaikan, payah sangat nak niat, sebut dulu. Cuma orang persoal pula, kita niat semayang ni, niat kok bahasa Arab ke kok bahasa Melayu? Dalam takbir kita niat kok bahasa Arab ke kok bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Kita niat kok bahasa Melayu. Kemudian kita berlafaz dengan kok Arab. Usolli fardhu maghribi, usolli sunnatul istisqa. Saja aku sembahyang sunat istisqa, sunat minta hujan. Kita lafaz kok Arab. Nak tolong hati, niat kok Melayu. Boleh tolong ke tak? Boleh? Boleh. Sebab kita Arab tu Melayu dah kita ni. Kedak buat tak reti makna usolli. Usolli fardhu maghribi. Usolli tahu apa benda usolli? Tahu. Usolli fardhu maghribi, saja aku sembahyang fardhu maghrib. Tak reti? Takkanlah kita sebelum semayang sahaja aku semayang fardhu maghrib. Apa tu? Mana kok Melayu? Orang tak belajar kok Melayu, kok Arab. Usolli fardhu maghribi salah sarakaatin. Tu kita duk belajarnya. Lepas tu boleh ke lafaz niat kok Arab? Nak tolong hati supaya mudah dapat niat, hati niat kok Melayu. Boleh? Boleh, insya-Allah lah tu. Orang lain ni tak ada usolli dah. Cuba tengok orang lain ni ada. Tak ada usolli dah. Berdiri je Allahu Akbar, tak ada dah usolli. Cuba berhati. Dia hak mudah perasaan untuk imam. Mana tu imam usolli dah? Imam usolli dah. Dah tu imam hak kita dengar lah, kita dah dengar. Tu imam. Kalau dia usolli kita dengar kat speaker. Usolli fardhu maghribi. Kalau usolli tu tok imam tua. Kalau tok imam muda tak ada usolli. Tok imam tua adalah usolli. Cuma kita orang ni mudah dapat niat. Ada mudah dapat niat. Mudah dapat niat, kurang gangguan. Kurang waswas daripada syaitan.
Apa syaitan kurang was-was kita? Sebab syaitan pun nampak kita ni nampak dak tinggi mana. Kalau tinggi tu dia kacau banyak. Kalau dak tinggi mana ni dia kacau sikit-sikit je. Ada ni. Sebab tu was-was ni liman dibalakkan innama betulia liman kamula imanu dalam kitab. Dia kata was-was ni dibalakkan atas orang sempurna iman. Fa inna listala itibaitan kharaba, kerana perampok tidak akan rompok rumah runtuh. Ada ni. Was-was dibalakkan kepada orang yang sempurna iman. Kerana perampok tidak akan dituju rumah utuh. Apa maksud dia? Apa ni? Bandingan. Perampok digeropok dak rumah utuh. Perampok cari rumah banglo, rumah besar-besar tu dia ropok lah. Sebab barang banyak. Rumah utuh nak ropok buat apa? Kira ropok rumah utuh dia minta duit dengan perampok tu tak tahu. Nama ropok nak minta duit, perampok ni rumah minta duit dengan perampok. Orang tu makan budak cukup, rumah pun nak utuh nak ropok buat apa? Mana apa? Perampok tidak akan tuju rumah utuh. Kenapa? Syaitan tak akan tuju orang yang tak ada benda. Syaitan tuju pada orang yang sempurna iman. Ni kadang-kadang hak timbul payah nak dapat ni orang-orang hak beralu, orang-orang beralu. Hak ni hak kadang-kadang mari timbul, dia nampak dia fokus ke semayang, nampak dia daripada awal lagi dah, daripada sebelum azan, dia duduk terasing dah. Tak ada dah orang, tak ada dah. Orang azam dia pun mari saf pertama ada sutra, dia pun semai sunat, lepas semai sunat dia tak ada pandang kiri kanan dah. Ni betul-betul dia semai ada di sutra, ada dinding depan, kita semai tengah laman, semayang tengok waktu, tengok rening mata dah tengah laman kan ni, tengah laman semayang tu makruh. Semai ni cari sutra duduk depan. Ni orang-orang hak jenis fokus gini lah. Dia nampak dia tu. Kadang-kadang dia nampak payah nak dapat niat. Ni. Sebab apa payah ni? Syaitan tak pun nak beri. Tak pun nak beri. Kita ni mudah je syaitan beri tau. Jadi kita balik pula kepada niat tadi. Dia bukan kata muqaranah kamaliyah. Kita kadang-kadang nak lafaz niat yang sebenar pun ialah niat ni tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Dia lah gitu je. Padam. Lah tu. Apa? Makna kita Allah tu, kita takbir Allahu Akbar. Niat tu ada di satu juzuk je. Di Allah sahaja. Tapi niat qasad, ta'arud, ta'ayyum ni tiga-tiga bahagian niat tu timbul di hati serentak. Tu baru niat. Ada ni. Bukan hati duk bilang. Hati bilang saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang sunat istisqa, sunat minta hujan. Itu bukan niat. Itu dia panggil hadisun nafsi, bercakap di dalam hati. Itu kan niat. Itu bukan niat. Kalau berhenti setakat tu kau dak sembahyang lah kita. Ada semayang lah kitanya. Kita niat bilang, mujulah memada. Bila hati kita bilang, hati kita sebut hati ni cakap juga ni. Bukan tak cakap hati ni. Tak cakap hati. Ada orang tanya, Ustaz, saya tengah semayang, hati saya bercakap. Semayang saya patah kedok, memang hati cakap semua. Dah hati cakap apa? Hati cakap tu imam ni panjang semula baca. Bila nak rokok dia cakap gitu. Memang hati cakap apa panggil? Dia cakap mengepek ke tu imam baca surah panjang. Kita orang tua. Tak tahan lah surah panjang. Ngepek tu. Cakap di hati orang dia semayang. Lah. Dah batal tu cakap. Ada ni. Mana kita cakap saja aku semayang sunat istisqa. Tu cakap, itu bukan niat. Tetapi dengan bercakap hati tadi tu, di dalam selapih lagi tu ada niat. Memada. Cakap sudahlah, apa dah? Cakap je.
Contoh-contoh. Apabila lidah kita bercakap, tadi cerita hati bercakap sama aja. Apabila lidah kita bercakap, ada tak niat di dalam hati kita bercakap? Contohnya, mari kita pergi makan. Lidah kita bercakap, mari kita pergi makan. Kita ajak kawan kita pergi makan. Bila lidah kita bercakap, mari pergi makan, ada tak dalam hati kita niat nak ajak pergi makan? Ada lah. Kena berlafaz dulu dalam hati. Saja aku nak ajak pergi makan, gitu. Dah. Bila lidah kita bercakap, mari pergi makan. Ni memang niat di hati nak ajak pergi makan. Ada ni. Bila lidah bercakap, ada tak dalam tu nak ajak pergi makan? Ada tu niat. Bila lidah kita bercakap, hadisun nafsi. Apabila hati kita bercakap, dia panggil hadisun nafsi. Bercakap dalam hati. Hati kita bercakap apa? Saja aku semayang sunat minta hujan. Tu dalam tu ada nak semayang tak? Tu niat. Itu dia panggil kulit dia saja. Yang dikenakan ada alif hak dalam. Mana memada. Tak susah mah. Hak jadi takbir berulang-ulang kali itu dia nak dapat niat yang sebenar. Walaha kalau niat setakat bercakap dalam hati itu cukup dah, cakaplah dalam hati tu. Saja aku semayang sunat minta hujan. Tak ada cakap dalam hati. Ketika Allah, hati itu pun cakap. Saja aku semayang sunat minta hujan. Allahu Akbar, hati pun cakap. Saja aku semayang fardu maghrib. Ya tu. Tapi waktu bukan waktu niat. Dalam di selapis tu niat. Ada ni. Memada. Tapi nak cerita lemahnya kita, bukan muqaranah kamaliyah, nak dapat niat yang sebenar pun, serta muqaranah urfiyah, hak muqaranah tengah tu je. Allah, astagfirullah, di sejuzuk tu je kita sertakan niat, pun tak dapat niat yang sebenar. Bila kadang-kadang kita dapat niat sebenar? Ketika kita fokus. Mana ketika fokus? Bulan Ramadan. Ketika kita fokus. Mana ni? Bila kita fokus pada ibadah, ketika itulah terhasil niat yang sebenar. Kita Allah tu ada qasar, ada ta'arud, ada ta'ayyun, tapi dak belatu. Tiga-tiga tu seketak je ada dalam niat hati kita ni. Ketika tu biasa ketika kita duduk tupu beribadat. Sebab tu kalau orang yang betul-betul tupu ibadah, tak kira bulan Ramadan, dia akan dapat niat yang sebenar. Walaupun hanya muqaranah urfiyah sekalipun. Nak dapat muqaranah kamaliyah di kalangan aulia illah mustahil pada orang awam. Tapi muqaranah urfiyah pun muqaranah pada panggilan serta dah tu. Walaupun serta hanya pada Allah, hati kelah tu je mari niat serta dah. Tapi dapat dah niat sebenar. Kalau kita fokus pada ibadah, kita akan dapat niat sebenar. Kalau kita ibadah ni maksa, setakat nak selesai hak wajib, maka sukar untuk dapat niat sebenar. Memada dengan hadisun nafsi, bercakap dalam hati, saja aku semayang sunat minta hujan, saja aku semayang fardu maghrib. Dalam cakap hati tu, dalam tu ada niat. Tapi waktu bukan niat, waktu dia panggil hadisun nafsi, dalam selapis tu niat. Ada susah ni. Dia gini, ni saya biasa sebut ni. Kita kadang-kadang kita bimbing orang tua semayang. Dia orang tua ni kadang-kadang oleh kerana dia semayang tu kadang-kadang duduk, kadang-kadang melentang. Jadi tertib rukun semayang pun kena bimbing. Rakaat, bilangan rakaat semayang pun kena bimbing. Macam mana kita nak pastikan dia niat? Sebab dia jadi nampak macam bela gitu. Mana bela? Mana bela? Macam ingatan tu tak berapa molek lah. Mana ni? Bela dia kadang-kadang. Kita kena oyak dia. Ni main Zuhur ni. Ni semayang asar ni. Ni semayang maghrib ni. Ni semayang isyak ni. Mana ni? Jadi dia tak dia bukan hilang akal ni. Akal dia lemah.
Tu kata bela tu bela apa? Faham bela tau? Bukan bela pelihara, bela ayam, bukan ni. Bela ni apa panggil? Bukan tak siuman. Jangan salah faham. Tak siuman tak wajib semayang. Bela ni dia kurang. Tadi semayang pun kita kena beritahu nak semayang apa. Semayang apa kena beritahu. Dia macam ingatan kurang. Macam mana kita nak pastikan dia niat dalam takbir tu? Tak payah. Kita suruh dia lafaz niat. Kita suruh dia lafaz niat sebelum takbir. Lafaz kok Melayu lah. Jangan lafaz kok usolli, takut dia tak ingat pula bahasa Arab. Dia tak ingat bahasa Arab. Kita suruh dia lafaz kok bahasa Melayu. Kita suruh lafaz kok bahasa Melayu. Contoh-contoh. Kalau orang uzur ni kita nak suruh jamak. Contohnya. Nak suruh jamak kita suruh dia sebut lah. Saja aku sembahyang fardu maghrib jamak takdim. Dah. Suruh dia cakap wajib sudah lah. Hak sunat-sunat tu biar. Dia cakap wajib je. Saja aku semayang fardu maghrib qasad ta'arud ta'ayyun. Kemudian jamak takdim. Kena sebut jamak takdim tu. Sebab kita nak jamak nanti. Kita suruh dia cakap. Dia pun sebut saja aku semayang fardu maghrib jamak takdim. Daripada dia cakap ada tak niat? Ada tak niat? Ada. Bukan dalam takbir, tak apa lah. Niat semua takbir pun tak apa. Pandangan 3 mazhab. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Hak kita sebut muqarranah ni syarat niat mesti serta dengan Allahu Akbar. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hak kita duk muqarranah ni wajib sertakan niat dalam Allahu Akbar. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jumhur 3 mazhab yang lain, jumhur 3 mazhab. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki tak syarat muqarranah. Sebelum takbir pun okey dah. Ada ni. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i pun ada. Pandangan dhaif ni ada dalam kitab Buriyah atau dalam kitab Sabila. Ada pandangan dhaif ni. Memada niat sebelum takbir. Tak apalah. Tadi kita suruh orang tua ni dia cakap dulu. Saja aku semayang fardu maghrib jamak takdim. Segala contoh dia pun cakap. Niat dah tu, niat dah tu. Lepas tu kita pun suruh dia takbir lah. Niat hadis tak hadis itu jalan je lah. Nak memudahkan. Kita takut Allahu Akbar kita bisik pula. Boleh lagi niat. Paling waktu tu boleh dah. Waktu tu jawab. Takut susah pula. Dia tanya pula takut niat tak masuk ke mana ke. Tak payah. Biar dia cakap dia. Biar dia sebut dulu. Sebelum takbir dia sebut dulu. Dia cakap tak ada niat. Biar apalah kalau niat tak ada dalam Allahu Akbar dan tidak dapat muqarranah tak apalah. Dia niat sebelum. Tak apa. Itu contoh. Apabila lidah bercakap ada niat di dalam. Bila hati kita bercakap saja aku semayang sunat minta hujan. Bila hati bercakap ada nak tu. Itu dia niat. Kena faham ginilah baru tak jadi takbir berulang kali. Di takbir berulang kali ni memang kerana ketika dia takbir dia tak dapat niat yang sebenar. Lepas tu dia takbir ulang. Tapi takbir ulang tu orang jahil. Lepas tu dalam kitab orang takbir berulang-ulang kali ni 2. Salah satu ada 2 kerana. Pertama khabal fil aqli, yang kedua au jahlun fid din. Dia ada 2 je. Khabal fil aqli ni kalau kita kata gak pala masuk air. Ada gitulah khabal ni pala jeng. Pala ni tak sedut layang ni. Nak makan saman. Dia ada surat. Au jahlun fid din. Pala dia comel, akal dia molek, jahil agama. Apa jahil agama? Bapa tak kebih ulang kali. Tak dapat niat. Niat mana kamu tak dapat? Niat yang sebenar. Cakap dah hati okey dahnya. Cakap dah hati pun payah juga ketika Allahu Akbar tu niat sebelum takbir.
Niat sebelum takbir bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan tiga mazhab yang lain dan pandangan ta'in. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i pun, kalau orang tu sukar untuk dapat niat, dibenarkan niat dahulu sedikit daripada Allahu Akbar. Ada. Tapi kalau macam kita mudah dapat niat ni, wajib muqaranah pandangan muktamad. Tapi kalau kita ni sukar untuk dapat niat, okey, dimaafkan. Niat sebelum daripada takbir. Berdiri. Dapat niat barulah Allahu Akbar. Jalan. Dapat tak dapat niat semula, tak sempat fikir tu. Berdiri. Lepas tu orang satu rakaat sudah. Dua rakaat sudut berdiri. Tak dapat juga niat. Susahlah kalau gitu. Siapa tu imam rakaat ketiga, keempat dia duduk berdiri. Kita di sebelah takut tu. Dia apa dia duduk berdiri? Ada apa nak sehat ni dah. Tapi hidup diri pun dia senyap. Tak kacau kan. Kalau je ni Allahu Akbar, takbir kuat pula. Tak dapat niat, dia pun lepas tangan. Lepas tu betul tubuh Allahu Akbar. Tak dapat nak lepas tangan. Kita dah sebelah setok semua. Keju. Allahu Akbar, tak dapat niat, belakang. Sungguh dia urut belakang. Hari Jumaat Allah kata tu mau urut mana ni. Dia urut belakang dia tu, bakal dia ada orang situ kot. Dalam 3-4 kali dia urut, barulah niat tu boleh. Tak ada tu kena tanya dia lah. Tadi awak urut belakang tu, awak cari orang kat mana tu? Nak belajar ke dia. Kita duduk belakang dah jadi terganggu semayang. Kata berat dah lah, dia main urut belakang dia. Tu takbir pun kali tidak ada. Tidak ada. Sukar untuk dapat niat, dibenarkan niat sebelum dia takbir. Tak dapat juga niat sebelum takbir. Mari turun tangga tadi nak pergi mana? Dari rumah dia turun tangga nak pergi mana? Nak pergi sembahyang maghrib Nak pergi main foto maghrib tu. Niat dah tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tu. Jauh panggil niat dah. Mazhab Hanafi. Ada ni. Allah masuk turun tangga pun tak mari niat nak sembahyang. Tu. Kena pergi ambil obat di hospital tu. Ada benda tu. Apakah tu tangga pun dah ada niat semayang. Nak pergi mana? Tahu nak pergi mana? Khoya je berjalan. Kena sapa di tangga masjid. Gitu. Itu mazhab Hanafi. Tu tangga rumah tu tak apa dah niat. Tapi kalau mazhab Hambali atau pandangan ta'in dalam mazhab Syafi'i, ataupun bagi orang yang suka untuk dapat nak dibenarkan niat sebelum takbir, dahulu sedikit daripada takbir. Bukan daripada tunggu tangga rumah tu jauh sangat. Tapi itu mazhab Hanafi, tunggu tangga rumah pun memadai dah niat. Ini bagi orang yang sukar untuk, bagi orang sukar dapat niat, mana dia bolehlah pakai pandangan lain. Tapi nak ceritanya bukan muqaranah. Niat sebenar pun kadang-kadang kita sukar untuk dapat. Ini kita kenal diri lah, kita insah diri, kita rasa macam diri kita ni hebat dah. Tak ada hebat tu. Bukan kata muqaranah kamaliyah, setakat muqaranah urfiyah sahaja pun niat sebenar pun tak dapat, hanya niat bercakap sahaja. Hadis nafsi, hati bercakap saja, aku semayang sunat minta hujan, saja aku semayang fardu maghrib. Hati bercakap tu dia panggil hadis nafsi, tapi di dalam selapis lagi ada niat. Niat nak semayang minta hujan, niat nak semayang fardu maghrib, itu contoh. Jadi di muqaranah akan niat semayang minta hujan dengan takbiratul ihram. 2 rakaat. Semayang tu 2 rakaat. Seperti semayang hari raya pada waktunya yang afdal dan pada takbirnya. 2 rakaat. Semayang minta hujan 2 rakaat. Semayang 2 rakaat ni seperti semayang hari raya. Seperti semayang hari raya ni, seperti ni pada waktunya yang afdal. Pada waktunya yang afdal. Dan pada takbirnya, pada takbir, yang mana takbir semayang raya 7 kali rakaat pertama, kemudian 5 kali rakaat yang kedua. Semayang minta hujan pun sama juga.
Sembahyang minta hujang pun sama. Pada ni. Jadi waktu begini dia sembahyang minta hujang ni sama seperti sembahyang dua akhir raya ni, seperti ni dengan bahawa pada waktu yang afdal dia sebenarnya sembahyang minta hujang ni tak ada waktu. Dia sembahyang bersebab. Sembahyang dua hari raya sembahyang berwaktu. Masuk waktu dengan syuruk terbit matahari, habis waktu dengan gelincir matahari zuhur. Itu sembahyang dua hari raya, sembahyang sunat yang berwaktu. Adapun sembahyang minta hujang bukan sembahyang yang berwaktu, sembahyang yang bersebab. Dia tidak ada kait dengan waktu. Dia tak ada kait dengan waktu. Tetapi di sini sembahyang istisqa seperti sembahyang hari raya ni pada waktu yang afdal. Pada waktu yang afdal. Ke mana sembahyang waktu afdal? Selepas daripada naik matahari segala. Macam kita duk buat. Cuma kalau sembahyang raya puasa beri peluang sikit, lewatkan sikit. Kalau sembahyang raya Aidil Adha, selepas daripada naik matahari segala, masuk waktu duha tu, kira percepat sikit sebab kita nak melakukan ibadah korban kemudian. Pada ni. Jadi sembahyang minta hujang ni pun comelnya buat di waktu tu. Waktu macam mana kita sembahyang raya. Ada ni. Jadi sama pada waktu yang afdal je. Bukan sama pada waktu, bukan, sebab sembahyang minta hujang dia tidak ada waktu. Dia bukan sembahyang sunat yang berwaktu. Dia sembahyang sunat yang bersebab. Jadi kata seperti di sini, seperti sembahyang raya pada waktunya yang afdal. Pada waktunya yang afdal. Dan pada takbirnya. Tapi seperti ni pun niat tak sama. Hak ruku lain sama. Waktu yang afdalnya sama. Hak samanya takbir pun sama. Takbir pun sama. Niat main raya, niat main raya. Main minta hujan, niat main minta hujan. Waktu pula sembahyang minta hujang dia tak ada waktu. Dia boleh sembahyang bila-bila masa. Bahkan waktu tahrim pun boleh sembahyang. Boleh sembahyang bila-bila masa minta hujang ni. Cuma afdalnya waktu yang sama dengan waktu sembahyang dua hari raya. Itu yang afdal. Pilih situ. Tapi sembahyang minta hujang ni boleh sembahyang mana-mana waktu sekalipun, termasuk waktu tahrim. Termasuk waktu tahrim. Mana waktu tahrim? Selepas sembahyang subuh sampailah kepada waktu duha. Waktu tahrim boleh sembahyang itu? Boleh. Mana waktu tahrim? Selepas sembahyang asar. Boleh. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita lah. Waktu tahrim sekalipun boleh sembahyang juga. Tetapi seeloknya jangan sembahyang di waktu tahrim. Sebab apa? Sebab pandangan mazhab-mazhab yang lain, termasuk pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, kita pergi sembahyang minta hujan di waktu tahrim, hukumnya adalah haram. Ada ni. Kita sembahyang minta hujan di waktu tahrim, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, waktu tahrim pun tak apa. Mana waktu boleh sembahyang belaka. Waktu tahrim pun boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang minta hujan ni dipanggil sembahyang sunat, dipanggil sebab mutaqaddim. Ada ni. Tu kena balik kepada sembahyang sembahyang yang bersebab tu lah. Kita mazhab Syafi'i kan. Kita mazhab Syafi'i, sembahyang yang bersebab, sembahyang bersebab.
Kalau sebab tu duduk dahulu. Apa sebabnya? Sebabnya kerana tidak ada air. Maka kita pun semayang minta hujan. Sebabnya sebab hajat tu hajat, air tak ada. Sama dengan semayang ni, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab dia duduk tu. Apa sebab dia? Masuk masjid. Itu panggil sebab mutaqaddim, sebab duduk depan. Semayang menyusuli. Ada sebab yang serentak dengan semayang, muqarin, serentak, semayang gerhana. Sunat semayang sebabnya berlaku gerhana. Gerhana tu bila? Tengah semayang tu lah. Dia panggil sebab muqarin, serentak. Dia ada sebab mutaakhir, sebab menyusul kemudian. Mana sebab menyusul kemudian? Semayang hajah, sebab semayang istikharah. Kita nak buat pilihan ni. Buat pilihan ni belum. Semayang dulu siap-siap barulah buat pilihan. Semayang sunat musafir. Musafir ni belum. Semayang sunat dulu barulah kita berjalan musafir. Semayang sunat ihram. Semayang sunat niat ihram belum. Semayang sunat ihram dulu kemudian barulah niat ihram. Hak ni dia panggil sebab mutaakhir, sebab duduk belakang. Semayang dulu. Jadi pandangan mazhab Syafi'i kita, yang haram semayang waktu tahrim adalah sebab mutaakhir jua. Sebab mutaakhir jua. Sebab muqarin tak haram waktu tahrim. Sebab mutaqaddim pun tak haram di waktu tahrim. Sebab muqarin, kita siap dah semayang subuh, baru sedar gerhana bulan. Semayang sunat gerhana. Kita siap dah semayang asar, baru sedar gerhana matahari. Semayang Itu sebab dipanggil sebab muqarin. Maka boleh semayang walaupun di waktu tahrim sekalipun. Sebab mutaqaddim sama juga. Kita sebabnya kerana berhajah kepada air, maka kita pun semayang istisqa, minta hujan. Sebabnya kerana kita masuk masjid, kemudian kita pun semayang tahiyatul masjid. Waktu tahrim pun boleh semayang. Jangan tahari sudahlah. Jangan tahari. Tahari ni sengeleng. Waktu lain tak mau semayang minta hujan. Nak semayang lepas subuh. Waktu lain tak mau semayang minta hujan. Nak semayang lepas asar. Haram serta tidak sah. Itu panggil sengeleng tujuh. Sama juga. Lepas dari semayang subuh, tak ada semayang sunat. Lepas semayang asar, tak ada semayang sunat. Kita naik masjid naik masjid boleh semayang tahiyatul masjid boleh semayang sunat sengeleng tujuh gitu. Haram serta tidak sah semayang tahiyatul masjid ada ni. Tapi kalau kita iktikaf dalam masjid lepas subuh, tiba-tiba sakit perut, kena pergi masuk tandas, siap masuk tandas, keluar ambil semayang, masuk masjid semula sebab nak sambung iktikaf ni. Masuk masjid semula, semayang sunat tahiyatul masjid dulu. Itu bukan sekali nak cari semayang sunat tahiyatul masjid, bukan. Maka mazhab Syafi'i kita sunat semayang tu. Ini mazhab Syafi'i ni. Haram berlaku semua semayang waktu tahrim, mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Dia tak boleh berlaku. Waktu tahrim tak boleh berlaku. Semayang tahiyatul masjid pun tak boleh. Semayang minta hujan pun tak boleh. Di waktu tahrim, mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Haram semayang di waktu tahrim walaupun ada sebab sekalipun. Kalau mazhab Hambali Hanafi, kita nak semayang qabliyah subuh, lepas semayang subuh tak boleh. Mazhab Hanafi dengan Hambali, kita nak semayang qabliyah asar, lepas semayang asar tak boleh. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i tak ada masalah. Kita mari lambat ke masjid, kita sapa tu qomat dah, qabliyah subuh tak sempat nak semayang. Kita mari lambat nak semayang asar, lepas masjid qomat dah semayang asar, qabliyah asar tak sempat semayang. Kalau kita buat selepas daripada semayang subuh, kita buat selepas semayang asar. Itu mazhab Syafi'i kita. Boleh walaupun waktu tahrim sekalipun.
Cuma kalau kata qabliyah subuh dan qabliyah asar ni memang waktu dia di situ. Waktu dia di situ. Kita mazhab Syafi'i, waktu qabliyah subuh dengan masuk waktu subuh habis dengan syuruk. Waktu qabliyah asar masuk waktu dia dengan masuk waktu asar, habisnya dengan masuk waktu maghrib. Itu waktu dia. Jadi walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar, waktu bagi qabliyah subuh, waktu bagi qabliyah asar. Hak tu tak haram kita sembahyang situ walaupun kita tahari. Walaupun kita mari awal tadi sebelum subuh, mari awal tadi sebelum asar, boleh lagi nak sembahyang qabliyah. Biar jumpa dengan orang nak bersembang dengan dia dulu. Lama tak jumpa ni. Lepas tu qabliyah subuh, qabliyah asar, tak apa lah. Sengelai nak buat lepas sembahyang subuh, nak buat lepas sembahyang asar. Sengelai ni 7 tak apa. Sebab itu waktu dia. Waktu dia di situ. Mana waktu qabliyah subuh? Masuk waktu subuh dengan syuruk, terbit matahari. Mana waktu qabliyah asar? Masuk waktu asar dengan masuk waktu maghrib. Itu waktu dia. Maka walaupun lepas sembahyang subuh, walaupun lepas sembahyang asar, waktu qabliyah. Kalau kita senilai 7 pun tak ada masalah. Ada ni. Ini mazhab Syafi'i kita. Hak haram semata-mata tak boleh, mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Ada ni. Tapi tu saya buat dekat orang lah. Kejut dia orang pula. Apa dia ni semayang 2 rakaat selepas semayang subuh ni. Tapi kalau nak tunjuk handalan, nak tunjuk gong, itulah. Minta ngaji waktu qabliyah subuh ni, so ngaji tak ambuh. Tu nak glamour tu. Buat glamour, buat benda pelik dia orang. Lagipun mazhab Hambali, Hanafi haram tu. Seeloknya kita elokkanlah. Ada ni. Cuma cerita mazhab Syafi'i kita memang disunatkan lagi. Ada ni. Walaupun disunatkan, kita seelok kita eloklah. Macam contoh-contoh. Di tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Tanah haram Mekah tidak ada waktu tahrim. Lepas subuh, lepas asar ke apa jenis sembahyang sunat boleh sembahyang. Tak ada waktu tahrim. Tak ada ni. Lepas subuh, lepas di tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Tapi mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim juga. Sebab tu lah walaupun kita mazhab Syafi'i tak ada waktu tahrim di tanah haram Mekah, seeloknya janganlah kita sembahyang sunat di waktu tahrim tu. Kita buatlah tawaf ke apa pun tak sembahyang sunat. Ada ni. Sebab mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim. Kita mazhab Syafi'i, tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Kan kita? Tapi seeloknya sembahyang sunat lah situ. Sebab mazhab Hanafi, Hambali kata haram juga, tak boleh juga walaupun tanah haram Mekah sekalipun. Jadi kita balik kepada waktu bagi ni, waktu yang afdal bagi sembahyang minta hujan seperti waktu afdal ketika sembahyang 2 hari raya. Tetapi sembahyang minta hujan ni boleh sembahyang pada bila-bila masa, walaupun di waktu tahrim sekalipun. Cuma aulanya, seeloknya kita elokkan daripada waktu tahrim. Sebab mazhab Hanafi, mazhab Hambali haram kita sembahyang minta hujan di waktu tahrim. Tapi waktu yang paling afdalnya adalah waktu yang afdal ketika sembahyang 2 hari raya. Macam kita duduk sembahyang lepas daripada waktu duha. Lepas dari waktu duha, waktu yang afdal kita sembahyang 2 hari raya. Masuk waktu sembahyang 2 hari raya dengan syuruk. Syuruk terbit matahari, masuk dah waktu sembahyang raya. Terbit matahari itu masuk waktu sembahyang raya. Waktu tahrim tak habis lagi. Ada ni. Terbit matahari dengan naik matahari segala dalam 28 minit dah takwim. 28 minit. Antara waktu syuruk dengan waktu duha, dia 28 minit. Waktu duha masuk dengan naik matahari segala pada pandangan mata. Ada ni. Pada pandangan mata. Jadi terbit matahari belum habis waktu tahrim. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang raya adalah ketika terbit matahari. Cuma sunat kita buat selepas daripada naik matahari segala.
Tapi masuk waktu dengan terbit matahari. Ada ni? Boleh tak nak sembahyang segera? Boleh lah. Waktu tahrim, dia waktu di situ. Dia panggil sahibatul waqti. Tuan waktu di situ, apa nak haramnya? Dia sengeleng nak sembahyang raya pada waktu syuruk. Tak apa, waktu di situ. Sama dengan qabliyah subuh, qabliyah asar. Lepas subuh, lepas asar, dia sahibatul waqti. Waktu di situ, apa nak haramnya? Itu pandangan mazhab Syafi'i kita. Jadi bermulanya masuk waktu sembahyang raya dengan terbit matahari. Walau terbit matahari belum sampai waktu duha, waktu tahrim. Waktu tahrim untuk orang lain, untuk sembahyang lain. Adapun sembahyang raya tak tahrim sebab waktu di situ. Bila kau bermula masuk waktu sembahyang raya, terbit matahari dengan gelincir matahari zuhur. Bukan masuk sembahyang raya, waktu sembahyang raya dengan waktu duha, bukan. Dia berbeza dengan waktu duha. Waktu duha bermula dengan naik matahari segala, berakhir dengan zuhur. Itu waktu duha. Waktu sembahyang sunat duha bermula dengan naik matahari segala, 28 minit selepas isyraq. Habis waktu duha dengan waktu zuhur. Adapun waktu bagi sembahyang raya tak sama. Waktu bagi sembahyang raya masuk dengan syuruk terbit matahari, masuk dah waktu sembahyang raya. Habis dengan gelincir matahari pada waktu zuhur. Di awal sikit waktu bagi sembahyang dua hari raya. Tapi disunatkan pada raya ni selepas daripada naik matahari segala. Atau waktu afdal. Itulah juga afdal kita sembahyang minta hujan. Sebab Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi sembahyang hujan ada di awal siang. Awal lagi. Mana bukan kata ala ke tengah hari, bukan. Di awal lagi, awal pagi tu Nabi sembahyang minta hujan. Maka kita sembahyang minta hujan ni afdalnya adalah di waktu hak afdal bagi sembahyang dua hari raya selepas daripada masuk waktu duha, selepas daripada naik matahari segala. Tetapi sembahyang minta hujan dia tidak ada waktu. Sebenarnya dia boleh sembahyang mana-mana waktu sekalipun, tapi afdalnya sembahyang sebagaimana waktu yang afdal bagi sembahyang raya. Kemudian seperti sembahyang raya ni pada takbirnya, pada takbirnya tengok dalam syarah dia. Dan pada takbirnya yang 7 kali. Kemudian daripada doa iftitah yang pada rakaat pertama, sama ajalah. Dan takbirnya yang 5 yang pada rakaat yang kedua, sama aja. Dan sama juga dan pada mengangkat dua tangan, ni pada ketika takbir, sama ajalah. Dan berhenti antara dua takbir, 7 kali di takbir yang pertama, di rakaat yang pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Berhenti antara dua takbir itu dengan qada satu ayat yang sedang, satu ayat yang mu'tadilah, satu ayat yang satu ayat yang pertengahan. Di ayat ni kan ada pendek, satu-satu ayat tak ada pendek, ada hak panjang, hak pertengahan je. Berarti qada tu. Kemudian kita mazhab Syafi'i sunat baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu sunat baca tengah tu. Dia sunat berarti qada satu ayat yang pertengahan. Kemudian baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama dengan sembahyang raya juga. Takbirnya 7 kali. Rakaat pertama, tasbihnya 6 kali. Kan gitu? Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Tasbihnya 4 kali. Gitulah, sama jelah. Dan sama juga pada membaca pada rakaat yang pertama surah Qaf
Dan pada yang kedua iqtarabatis sa'ah. Sama je tu. Sama, sembahyang raya pun sama. Sembahyang minta hujan pun sama. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua iqtarabatis sa'ah. Sembahyang raya pun sama, sembahyang minta hujan pun sama. Surah Qaf, surah iqtarabatis sa'ah. Atau sabihi dengan al-ghashiyah. Sabihi dengan al-ghashiyah. Sama juga. Sembahyang raya pun sama, sembahyang minta hujan pun sama. Sama ada Qaf rakaat pertama, iqtarabatis sa'ah rakaat yang kedua, ataupun rakaat pertama sabihi, rakaat kedua al-ghashiyah, al-ataka hadisul ghashiyah. Ni dua pilihan. Sama dengan sembahyang raya pun sama, sembahyang minta hujan pun sama. Sembahyang raya pun sama, rakaat pertama Qaf, rakaat kedua iqtarabatis sa'ah, ataupun rakaat pertama sabihi, rakaat kedua al-ghashiyah. Sembahyang hari raya dan juga sembahyang minta hujan. Adapun sembahyang Jumaat, rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafikun, ataupun rakaat pertama sabihi, rakaat kedua al-atat. Itu kalau sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, rakaat pilihan yang pertama, rakaat pertama surah Jumaat. Dia munasabah dengan hari Jumaat. Rakaat kedua dalam surah tu cerita bab kiamat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Rakaat kedua sunat baca surah Munafikun. Sebab untuk memperingatkan kepada ahli Jumaat ramai-ramai ciri-ciri orang yang bersifat dengan sifat munafik. Rakaat kedua baca surah Munafikun. Rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafikun. Ataupun pilihan yang kedua sabih dengan hal atas kalau sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat. Ni hak datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kalau tu imam hari Jumaat sabih dengan hal atas, digelar tu imam sabihi. Allah. Orang ikut sunnah Nabi dia gelar pula dengan tu imam sabihi. Lepas tu imam baca surah apa? Ikut dan nak baca. Waktu baru tu imam hak gini. Dia ada surah-surah yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sembahyang raya, sembahyang minta hujan, surah Qaf dan iqtarabatis sa'ah ataupun sabihi dengan hal atas. Kalau sembahyang Jumaat, Jumaat dan Munafikun ataupun sabihi dengan hal atas. Dan dibacanya kemudian daripada sembahyang dua khutbah dimulai dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun huwal hayyul qayyum. Boleh baca belakang tu. Kita tua-tua dulu baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun boleh nak baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Jangan mudah-mudah pula huwal hayyul qayyum salah, huwal hayyul qayyum saja hak betul. Tu boleh baca belakang tu. Dia boleh i'rab nahwu, boleh belaka huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.